Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, para asatid, dan tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Bertepatan pada waktu ini pukul 10 kan atau 11. Ini kalau di Mekah sudah pukul 6 ya. Dekat pukul 6. Jadi kita mula maulid tadi dekat-dekat pukul 10, pukul 5. Pukul 5 tu Nabi Muhammad SAW baru balik Isra. Istilahnya bukan baru balik, baru nak menceritakan tentang Isra baginda Nabi Muhammad SAW. Pagi hari seperti tadi kan, Nabi berbahagia, seronok. Kita bahagia tak? Muslim muslimat bahagia tak? Kita mesti bahagia dengan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merayakan Isra baginda Nabi ini, Isra Mi'raj Rasulullah, itu adalah merayakan kebahagiaan Rasulullah. Yakni waktu yang paling bahagia bagi Nabi adalah waktu Isra Mi'raj. Kebahagiaan ini sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk obat daripada Allah SWT terhadap situasi yang dirasai oleh Rasulullah. Ditinggal meninggalnya Sayyidina Abu Talib dengan Sayyidina Khadijah, dan juga dihalau daripada Taif. Akhirnya Allah SWT menjemput terus Rasulullah SAW, memberi kebahagiaan jemputan khusus, dijemput oleh Allah menghadap Allah SWT. Baik, insya-Allah kita seperti yang Ustaz Azwan katakan tadi, bahwasanya dalam kurniaan besar orang yang dapat solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau diberi hadiah selalunya seronok kan? Kalau dapat hadiah kan seronok, senyum. Kita sebetulnya solawat tu diberi pahala oleh Allah, tapi nak solawat tu tak senyum, berat. Sallallahu alaihi, ngantuk-ngantuk macam tu. Sepatutnya kan solawat, sebagian ustaz marah kalau tak ada ente ni baca solawat tak senyum, macam tak, istilahnya tak meraihkan betul Nabi. Orang yang bersolawat tu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang dapat bersolawat. Bukan semua orang yang dapat hadir majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh sepatutnya kita paling kurang bahagia dalam hati, walaupun ngantuk-ngantuk juga. Ngantuk-ngantuk juga. Tapi solawat sepatutnya dengan kebahagiaan, dengan kebanggaan. Sebagaimana kita dapat hadiah daripada makhluk, kita sepatutnya dapat lebih berbahagia lagi, dapat kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai bab Isra-nya, sedia maklum di sini ramai yang hafal Quran ya. Di surah Al-Isra ya. Isra ni perjalanan antara daripada satu tempat di dunia menuju tempat yang lain. Kemudian Mi'raj adalah menaik daripada dunia ini. Dunia dikatakan dunia ni apa? Dana ya, dana yadnu dunuan, dani, hina, bawah. Daripada bawah naik ke atas. Orang yang cinta dunia, dia akan berada di level bawah dia. Taste dia, rasa dia, cita-cita dia rendah. Dunia ini kan kalimatnya bahasa Arab kan, dana yadnu, hina. Orang suka duduk dunia, suka mengimarahkan dunia, suka mengejar dunia. Itu suka benda yang rendah. Walaupun dia duduk di istana, itu tak tinggi masih. Sebab kenapa? Dia suka rasa dia tu, cita dia rendah. Itulah dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mi'rajkan Nabi daripada bawah ke atas, berjumpa dengan para anbiya dan rasul yang lain. Baik. Allah berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik. Kalimat tersebut, ayat tersebut dimulai dengan subhana. Subhana menunjukkan apa? Hairan. Subhana ni hebat, takjub. Menunjukkan takjub. Sebagian ulama macam mana orang boleh mengatakan Mi'raj atau Isra-nya Nabi ni mimpi? Kalau ada orang bermimpi malam tadi,
malam tadi saya pergi Itali ya. Malam tadi saya pergi Itali atau pergi mana? Ya Itali lah, tengok bola malam tadi. Pergi Itali. Mimpi, tak heran, ya biasalah mimpi. Oleh itu Nabi Muhammad SAW mi'rajnya bukan mimpi, dalam keadaan nyata. Oleh itu Allah SWT memfirmankan dengan kalimat subhana. Walaupun ketika Nabi balik ke kota Mekah, bertemunya dengan Abu Jahal, dengan Abu Jahal masa tersebut, atau dengan Abu Lahab ya. Pernah kita kongsikan ini dengan Abu Lahab. Abu Lahab, jiran dia kan Abu Lahab ya. Jiran Nabi ni Abu Lahab. Bertemu Abu Lahab. Abu Lahab ni tengok muka Nabi lain macam sudah. Ya Muhammad, ada benda baru nampak ni. Ya Abu, ya Ammi, ya kan bapa saudara dia. Betul ada baru. Malam tadi saya pergi Palestin. Wah, gelak seronok dia. Abu Lahab ni lebih mengutamakan akal. Lebih mengutamakan akal daripada iman. Dan kita tak boleh, kita kena iman dulu baru akal. Sangat berbahaya kalau orang mengutamakan akal daripada iman. Abu Lahab insya-Allah. Abu Lahab seronok. Ini nampaklah dusta anak buahku ini. Dusta Nabi Muhammad nampak sudah. Nampak dia bohong. Akhirnya dia panggil orang-orang. Ya Muhammad, cerita ini cerita besar ni, hebat ini. Macam mana kalau aku panggil orang-orang nak ceritakan juga, nanti kau cerita di hadapan mereka. Oh, boleh ya. Nabi ni tak ada suuzon kepada orang. Ya, kalau kau nak panggil orang nak perli aku nak burukkan saya kan kita terus suuzon kan. Nabi hatinya suci daripada suuzon. Walaupun musuhnya atau orang yang benci dia di hadapannya akan menolong dia tak ada suuzon. Menolong apa? Menolong nak sebarkan berita itu, nak panggilkan orang buat pengumuman kedatangan Nabi. Itu termasuk kesucian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi mengiyakan tawaran daripada Abu Lahab tadi. Baik pak cik, bapa saudara boleh panggil orang-orang. Akhirnya Nabi diceritakan apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Mereka ni orang iman, orang mukmin masa tersebut ada yang murtad, ada yang tak percaya kepada Rasulullah. Mana mungkin, sebab sebahagiannya masih mengutamakan akal daripada iman. Abu Lahab ni dah berjaya lah. Abu Jahal. Baik, Abu Jahal yang menolong Rasulullah ni menyembarkan berita. Abu Jahal ni seronok sudah, ada sebagian mukmin yang murtad, tapi Sayyidina Abu Bakar tak datang di sana. Sayyidina Abu Bakar tak ada di tempat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang, dikatakan oleh Abu Jahal, ya Abu Bakar, tuh kawan engkau tu ada berita hebat malam tadi. Coba kau fikir. Apa yang dikatakan oleh sahabatku Nabi Muhammad lah, oleh nabiku. Coba kau fikir, malam tadi dia kata pergi Palestin. Kita nak pergi Palestin ni 1 bulan baru sampai sana. Daripada Mekah ke Palestin 1 bulan, zaman dulu lah, bukan sekarang. Kemudian nak balik dah 1 bulan, 2 bulan. Nak balik sudah 1 bulan, pergi 1 bulan, balik 1 bulan, 2 bulan. Dan kawanmu coba fikir, akal mana yang boleh menerima? Oleh Sayyidina Abu Bakar terus menjawab daripada soalan tadi. Wahai Abu Jahal, seandainya sahabatku Nabi Muhammad berkata lebih besar daripada berita ini, pasti aku percaya kepadanya. Percaya kepada istilahnya Sayyidina Abu Bakar mulai saat itu dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi sebab dijuluki As-Siddiq ini sebab ni. Percaya 100% kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan sangat berbahaya akal bila didahulukan daripada iman. Contohnya apa? Contohnya dalam syariat kita. Antara syariat solat kan fardu kan, wajib kan, solat 5 waktu ini kan wajib. Puasa pun wajib. Tapi selalunya dalam urutan solat dahulu, kemudian puasa. Kan kalau rukun Islam ada 5. Pertama syahadat. Kemudian apa? Ini pelajar semua di depan saya ni. Iqamis solah kan. Kemudian ita'uz zakah, menunaikan zakat. Kemudian puasa Ramadan. Jadi
bila solat tu kedua, puasa tu keempat. Terakhir adalah haji kan. Akal, kalau ikutkan akal hukum ni tidak akan terima dengan apa yang berlaku antara solat dan puasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha datang jumpa Nabi ketika bulan Ramadan kan. Kemudian apa? Siti Aisyah mengatakan masa itu dia uzur. Akhirnya dia tanya kepada Rasulullah. Nabi berkata, ya sudah, kalau uzur seperti ini, qada puasamu dan tak perlu qada solatmu. Kan seperti itu kesimpulannya. Ini kalau dicerna guna akal, tak akan terima akal. Sebab kenapa? Tengok. Bila perempuan ni atau seorang perempuan kan uzur di bulan Ramadan yang perlu diqada puasa. Dan solatnya tak wajib diqada. Akal tak terima. Macam mana puasa tak boleh qada sedangkan solat tu lebih penting, lebih utama daripada solat. Oleh akal kalau menerima hukum ini, tunggu jap. Sepatutnya kalau solat tak wajib diqada, sepatutnya puasa lebih tak wajib. Sebab kenapa? Solat ni lebih penting daripada puasa. Kalau solat saja tak wajib diqada, sepatutnya puasa pun tak wajib diqada. Itu hukum akal kita. Dan akal pasti boleh dibolak-balik. Dan boleh mengatakan juga, kalau Nabi mengatakan puasa wajib qada, yang di bawah darjatnya di bawah solat, lebih-lebih solat, ia lebih wajib diqada. Jadi pening jadi. Secara akal kan seperti itu kan? Secara akal seperti itu. Tapi kita apa saja yang datang syariat daripada Rasulullah SAW wajib menerima dengan iman dahulu. Kalau iman dulu. Yani hukum ini kena terima dulu. Sebab kalau tak terima bahaya. Jadi ada orang nantinya perempuan dahlah solat saja aku tak wajib qada, aku tak wajib qada jugalah puasa saya. Sebab solat lebih penting daripada puasa. Ada lagi yang satu terlalu berhati-hati. Kalau puasa saja yang di bawah solat wajib qada, saya pun nak qada solat. Akhirnya jadi apa dia? Rusak semuanya. Ibadah yang fasidah, ibadah yang rusak. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Allah SWT tahu kemampuan kita. Solat ini satu hari 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Bila perempuan tak dapat berpuasa dalam 7 hari atau 15 hari katakan atau 10 hari, maka akan berat untuknya mengkodoknya. Sebab kenapa? Dah hari itu kena solat, ada utang lagi. Lain dengan puasa. Kalau puasa hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dia nak cuti pun cuti hanya seminggu atau 10 hari. 10 hari kita boleh berangsur. Bulan pertama bayar 1, bulan kedua bayar 2, bulan ketiga sampai nanti bulan Rajab dah 10 bulan, dapatlah settle dah 10. Sa'ban boleh tak ada hutang sudah. Ramadan puasa balik. Itu dah tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat kita. Sama dengan kalau nak guna-guna akal, syariat apa lagi? Syariat tentang istinja dan mandi wajib. Istinja dan mandi wajib. Kita kan kalau mimpi basah ya. Mandi pasti basah. Ada mandi yang tak basah sini? Mandi angin atau mandi belen tu. Baik. Kalau mimpi basah malam hari, dia kan wajib mandi kan? Tapi kalau orang yang baru minta maaf buang air, dia tak wajib mandi. Padahal mimpi basah tu tak najis. Najis tak? Suci kan? Kalau buang air najis. Ini hukum Islam. Apa saja bila janabah dalam bahasa fikahnya. Bila ada orang junub atau ada janabah, maka wajib mandi. Tapi kalau ada orang buang air saja, yabul ni apa? Ya, buang air, maka cukup istinja. Padahal yang najis kan, buang air najis. Ini janabah suci. Macam ni. Macam mana yang suci lebih berat hukumnya daripada yang najis? Kan akal tak terima kan? Secara akal, kalau kita nak gunakan akal, ya alhamdulillah kita tak terlalu berfikir kat sini sebetulnya. Yang kita fikir benda-benda lain je. Macam mana nak menang main game ni gitu.
Macam mana? Itu permainan kita, sudah akal kita. Tapi kalau ulama-ulama berfikir benda ni, istilahnya ada orang berfikiran yang suci saja wajib mandi, lebih-lebih yang najis, maka lebih wajib mandi. Bayangkan ya, yang suci saja, ni benda suci ni, wajib mandi. Yang najis pasti lebih wajib mandi sebab dia najis. Itu akal kita. Atau terbalik, orang yang meringankan, ini yang suci je tak wajib mandi, yang najis saja tak wajib mandi, lebih-lebih yang suci lebih tak wajib mandi. Jadi setiap mimpi basah tak pernah mandi dia. Untuk orang yang meringankan. Kemudian yang ini, dia terlalu memberatkan dirinya. Kalau yang najis, yang suci saja wajib mandi, yang suci pun dia wajib mandi. Jadi setiap buang air dia mandi. Jadi ikan dia. Jadi kalau satu hari buang air 5 kali, itu kalau lebih-lebih kalau kencing tak lawas sampai 9 kali, ya mandi 9 kali sehari. Jadi ikan patin. Ikan apa semalam tu bawal ya. Bawal sedap semalam ni. Jadi inilah hukum akal gitu. Sangat berbahaya kan, sangat berbahaya. Tapi di dalam Islam, kenapa syariat seperti ini? Yang suci tak wajib mandi, yang najis wajib mandi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang najis ini tak wajib mandi sebab kau akan selalu keluar. Dan ini jarang-jarang. Allah nak ringankan kepada kita. Syariat Nabi, syariat Allah SWT tujuannya adalah memberi keringanan kepada kita. Tak ada ajaran agama Islam memberi beban atau berat kepada kita, insya-Allah. Oleh itu para ulama, Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ini saya punya ceramah ni 11.30 tau. Kita jamuan 11.30 itu saya cerita-cerita macam ni. Kalau ada Ustaz Azian saya boleh 2 orang ni. Tapi alhasil Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ditanya oleh seorang pelajarnya, guna akal. Pelajarnya guna akal. Ini tentang akal dan iman, Isra Mi'raj. Kalimat subhana masih. Ya. Jadi Sayyidina Ja'far, ya Syekh, Asyaitan minnar. Betul? Ya, ini syaitan ini kan dicipta dari api. Kemudian nanti akan masuk neraka. Neraka pun isinya api. Seronoklah api jumpa api. Ya. Mana siksanya, mana panasnya, mana sakitnya, mana azabnya, tak ada azab, dikatakan anak murid. Sayyidina Ja'far As-Shadiq tak banyak cakap. Ambil tanah tu dikumpul jadi bulat, dibalingkan kepada yang tanya tu. Aduh, akhirnya dia rasa kesakitan. Kenapa? Sakit ke? Sakit. Dia kata awak dibuat daripada tanah. Saya lempar dengan tanah, kenapa sakit? Kalau kita dicipta daripada air, coba dengan siram dengan air ini pemadam kebakaran tu. Waktu jet sakit kan? Sakit juga. Istilahnya kalau secara zahirnya syaitan dari api, tapi dia punya kepadatan tu, apa sebut? Kepadatan syaitan dengan api neraka lebih berat. Jadi syaitan pun akan terbakar. Tak boleh gunakan akal, tapi iman dulu. Alhasil apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya atau firman Allah SWT dalam Al-Quran, wajib kita yakin. Jangan diragukan lagi. Wajib kita yakin. Seorang anak murid juga, ada seorang anak murid ni bertanya kepada gurunya, wahai guru, saya pelik dengan agama ni. Saya kan ada wuduk, kalau buang angin kan batal wuduk saya, betul. Kenapa yang dibasuh tu muka saya? Kan yang batal kan bawah dia, maksudnya bawah. Kenapa yang dibasuh atas? Ini nak guna akal ni. Ini ilmu akal semua ni. Guru dia tahu jawab. Ini bijak dia. Aku nak tanya, kalau kau masa ramai macam ni, kau buang angin, yang malu tu muka bawahmu kan. Muka lah yang malu, itu muka kena istinja aja ni. Istinja. Ya muka kena basuh sebab ilmu bukan dengan akal. Alhasil kita kena terima betul-betul yakin dengan berlakunya Isra Mi'raj. Sebagian aliran atau sebagian umat Islam liberal contohnya lebih percaya kalimat orang Yahudi yang Isra Mi'raj tidak berlaku. Macam mana kita nak akalkan Isra Mi'raj? Nabi boleh berjalan, boleh sampai daripada Mekah
mana Masjidil Aqsa dalam masa yang sekejap. Macam mana kita boleh nak akalkan? Agak-agak macam mana? Dan boleh difikirkan sebetulnya. Seperti seekor semut. Semut dari bandaraya. Ya. Ada orang di bandaraya ni nak balik Kelantan dia. Bawa beg. Ya. Kebetulan dalam beg tu semut ikut. Ada seekor semut ikut pergi Kelantan dia. Balik Kelantan. Balik hari. Ya. Petang dia balik lagi kat sini. Selepas sampai di bandaraya, semut tu turun jumpa kawan-kawan dia. Wahai semut kawan-kawanku, tadi aku pergi Kelantan. Dia nampak je lah. Dia nampak apa? Dia ceritalah. Dia cerita sungai, cerita masjid. Oh, ada masjid baru di Kelantan saya nampak tadi. Saya sempat pergi kedai ini contohnya. Saya makan apa? Nasi kerabu nasi dagang ke. Pergi Kelantan, bahkan budu pun saya beli. Bukan beli, saya rasa jugalah makan budu sana. Apa katakan semut lain? Ente gila apa? Anak nak pergi section 7 saja pening kepala nak jalan. Ya kan? Sampai petang tak sampai-sampai dia katakan nak jalan. Semut nak jalan macam mana ini? Ya. Semut bukan kita section 7 sekejap saja. Semut ini kecil kaki dia, kecil badan dia, kaki pun nak melangkah susah. Ini oleh sebab Nabi dikatakan gila lah, penyihir lah. Mana mungkin? Semut pun sama juga. Yang tak percaya itu semut-semut ni. Otaknya otak semut. Dia fikir semut tu jalan sendiri, tak dijalankan. Oleh itu Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra, menjalankan. Jadi bukan berjalan sendiri Nabi, tapi asra. Kalau berjalan sendiri itu saro dalam bahasa Arabnya. Saro yasri, siroyatan, jalan malam hari. Jalan malam hari. Kalau jalan tengah hari, goda, siang hari, goda yagdu, gudwatan. Itu jalan siang hari. Tapi kalau malam ni saro, yasri, siroyatan. Jadi asro ni menjalankan di waktu malam. Bukan jalan sendiri, menjalankan. Seperti semut tadi, secara akal, tak masuk akal kata kawan semut. Tapi kita faham, oh dia naik, masuk beg orang nak pergi Kelantan, naik kereta atau naik flat bahkan, ya, baru masuk akal. Boleh terima kan dengan akal. Seperti itu Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang disebut di sini pangkat Nabi adalah bi abdihi. Subhanalladzi asra, menjalankan Allah SWT bi abdihi dengan hambanya, menjalankan ke atas hambanya. Perlu diketahui bahwasanya pangkat tertinggi nanti di akhirat adalah abdun. Abdun, hamba itu adalah pangkat tertinggi. Kalau sini kan ada orang biasa, mungkin orang biasalah, encik, tuan, naik lagi haji mungkin, naik lagi datuk, alhasil Tan Sri ke apa semua atas lagi, sampai tun ke kan, sampai menteri, itu yang pangkat. Tapi di akhirat adalah abdun, paling tingginya adalah abdun, hamba. Orang yang berjaya menghambakan diri kepada Allah akan dapat title ni, abdun. Nabi adalah manusia yang paling berjaya 100% menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Title ini dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan satu kebanggaan. Kalau kita nak jadi tuan, tak ada tuan untuk Allah Taala. Tuan tu hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan jadi hamba manusia. Maksudnya hamba adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bi abdihi, kata hambanya. Lailan, di waktu malam. Lailan di sini kalau bahasa Arabnya tak ada alif lam. Al-lail. Al-lail kan malam hari. Kenapa dinakirahkan tak ada al? Dikarenakan malam yang sangat sekejap, sebentar malamnya itu, sedikit. Syai'un minal lail dikatakan dalam tafsirnya. Sedikit daripada malam. Isra'-nya Nabi dan Mi'rajnya itu masa yang sedikit. Sampai-sampai dikatakan oleh Maulid Imam Ali Habsyi, Nabi ini ketika pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi kan tidur, baring di satu tempat tidur di Mekah. Kemudian Nabi balik Isra Mi'raj, tempat tidur tu masih rasa panas. Agak-agak kita duduk ni bawah ni dah hangat dah. Berapa minit nak hilang ni panas ni. Jadi sangat cepat, sangat cepat. Baik. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram Mekah Musyarrafah ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus memi'rajkan Nabi ke langit terus? Kenapa masih pergi ke Masjidil Aqsa?
Ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak terus naik ke langit? Tak boleh ke naik langit ke atas? Kan boleh saja. Di situ ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para anbiya, sebab Palestin ini itu adalah atau Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis ini adalah kiblat Nabi. Yang kiblat Nabi kan awal-awalan, mula-mula nantinya kiblat Rasulullah. Ini sebelum Nabi membina masjid nantinya. Bina masjid kan Masjid Nabawi, mula-mula menghadap Masjidil Aqsa. Jadi Nabi terus tahu, oh ni saya menghadap sini. Dan Masjidil Aqsa adalah tempat para anbiya. Allah nak tunjukkan ini habibku, ya. Yakni apa? Kekasihku. Kekasihku. Satu ajaran. Mereka nak juga hikmahnya, Allah nak bagi tahu makom, atau makom ni apa? Darjat, kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah. Kan ketika Mi'raj atau ketika Isra jadi imam kan Rasulullah SAW. Itu adalah kelebihan, keutamaan Rasulullah dibanding pada Rasul yang lain. Yang lain semua ada keutamaannya, ada Rasulnya, tak boleh kita bandingkan. Semua mulia, tapi pemimpin yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memastikan juga ajaran Rasulullah sama dengan ajaran yang lain. Yang mengutus para anbiya sebelum Nabi adalah yang mengutus Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk seperti itu. Jadi sebab kenapa? Sebab orang Yahudi dia memiliki pendapat Muhammad untuk orang Arab, kami Israel. Yang lahir di Palestin, Nabi di Palestin adalah untuk kami. Dan ini dibuktikan oleh Allah, Nabi pun bagi Palestin. Akhirnya mereka satu ajaran dengan Allah Taala. Kemudian hikmah berikutnya kenapa Nabi masih pergi ke Masjidil Aqsa, dikarenakan dikatakan Masjidil Aqsa ni bila pergi ke pintu langit itu lurus. Jadi kawasan Masjidil Aqsa tu ke atas itu disebut Babus Sama. Para malaikat kalau nak turun nanti di sana, di Palestin. Ya, ini apa nama? Melalui pintu tersebut. Ada Nabi tak terus pergi sana, tak terus pergi ke langit, sebab kenapa? Nanti tak lurus macam ni. Ya. Tapi kalau pergi Masjidil Aqsa dulu terus lurus. Akhirnya naik tangga Rasulullah SAW terus diangkat ke atas. Dengan buraq, mula-mulanya dengan buraq, nantinya naik langit pertama, langit kedua, dan jumpa para anbiya. Dan itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi daripada Masjidil Haram masih ke Masjidil Aqsa, nak menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang lain, dan juga supaya mi'rajnya Nabi bertepatan dengan pintu langit. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana Masjidil Aqsa adalah tempat yang kami berkati kepada Allah SWT di sekitaran Masjidil Aqsa. Sebab di sana tempat para anbiya, ya, para nabi-nabi, rasul-rasul kebanyakan adalah di Palestin. Tujuannya linuriyahu min ayatina, supaya Allah SWT menunjukkan kepada Rasulullah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak berlaku yang kepada Nabi yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi melihat orang-orang yang menggunting lidahnya. Ini tanda apa? Nabi melihat orang-orang ini digunting lidahnya dengan gunting yang sangat besar dan buat daripada api. Ini isyarah bagi orang yang ceramah. Mereka adalah para khotib, dari khotib penceramah daripada umat Nabi. Jibril menjawab, ya wahai Muhammad, tahu tak siapa tu yang digunting lidahnya? Tak tahu ya Jibril. Siapa mereka? Itu adalah para khotib, para orang-orang khutbah, ahli ceramah. Naudzubillah. Doakan saya lah supaya selamat. Yang ceramah-ceramah, bagi nasihat kononnya. Akhirnya apa? Mereka menyuruh orang lain buat baik, sedangkan mereka tak buat. Mereka melarang orang lain buat jahat, tapi mereka buat. Ini digunting nanti lidahnya. Ini termasuk yang berlaku, yang ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad SAW ditampakkan orang yang perutnya sangat besar, seperti rumah besarnya. Jadi nak jalan tu susah. Nak jalan tu susah. Kan ada nampak macam tu juga. Ternampak dalam isinya perut, kalau jengking, binatang-binatang buas yang menyengat dirinya.
Jadi dah besar, isinya kalajengking dan ular. Nak berdiri. Akhirnya Jibril ditanya, tahu Muhammad siapa? Tak tahu. Siapa dia Jibril? Dia adalah orang-orang yang makan riba. Makan riba. Kita yang ini yang masih tak ada hutang-hutang ni jangan suka hutang. Lebih-lebih kalau hutang riba ya. Kalau hutang, bukan semua hutang tu haram, tak. Yang haram tu hutang riba. Kalau hutang tu boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah 10 kali ganda pahalanya. Adapun hutang 18 kali ganda pahalanya. Jadi kalau orang menghutangi itu lebih besar pahalanya daripada orang yang bersedekah. Dan itu juga ternampak dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ada orang nak saya nak sedekah, ada orang nak minta makanan, saya bagi makanan. Ada orang nak minta duit, saya bagi duit. Dapat 10 kali ganda pahala. Tapi kalau ada orang pinjam makanan atau pinjam duit, saya bagi pinjam, pahalanya lebih besar. Oleh Imam Abu Hanifah paling suka menghutangi orang. Menghutangi orang. Imam Abu Hanifah bukan tak sedekah, ya sedekah juga. Tengoklah orang ni mampu ke tak mampu. Kalau mampu, ya diberi hutang. Kalau tak mampu, diberi saja sedekah macam tu. Tapi alhasil Imam Abu Hanifah kebiasaannya kalau ada orang nak bagi hutang, suka dia bagi hutang. Nak hutang berapa bagi. Bayar tu bila Imam Abu Hanifah tak kisah. Tak kisah. Kalau kita tak boleh lah tak kisah ni. Yang tak kisah tu yang hutang. Yang memberi hutang kisah dikirim. Bila nak bayar ni? Minggu depan. Lala sekali bulan depan. Lala sekali tahun depan tak bayar-bayar dia. Ini bahaya ni. Orang ni setiap harinya bila ada orang ada hutang, ada orang memiliki hutang, dia mampu nak bayar, dah masanya bayar, dia mampu bayar, tapi dia tak bayar, setiap hari dikira dosa dia. Bukan hari, setiap saat. Dia kehidupannya kira dosa, zalim. Kepada siapa zalim? Kepada yang menghutangi. Jadi walaupun pahala menghutang itu besar, tapi jangan senang-senang nak hutang juga. Sebab kenapa? Kalau tak bayar hutang, dosanya juga besar, akan berterusan dosanya. Imam Abu Hanifah ketika ada orang berhutang, dibagi hutang. Kemudian kalau tak mampu bayar, dihalalkan. Lala sekali jadi sedekah. Jadi mula-mula, sebab kenapa? Sebab kita kalau menghutangi orang seminggu, pahala 1 minggu tu terus untuk kita dah. Dikira pahala-pahala. Itu kelebihannya. Kalau tak mampu lagi lah bayar haji minggu ni, tak apa minggu depan. Kan? Minggu fanaziratun ila maisarah dikatakan. Ditunggu sampai ada kemudahan, sampai ada kelapangan, kemampuan untuk membayarnya. Itu sifat orang mukmin. Jadi 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan dapat pahala terus. Ya mungkinlah kalau kita menghutangi 100, bawah 1000 masih boleh lagi. Atas 1000 mungkin agak berat sikit. Lebih-lebih kalau sampai berpuluh ribu atau beratus ribu. Tapi alhasil itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang perut besar, perutnya seperti rumah, nak bangkit ni susah dia, nak bangun pun susah, dan dia kesakitan. Dikarenakan kalajengking dan ular yang ada dalam perutnya menggigit dia. Ini adalah contoh orang-orang yang memakan harta riba. Dan banyak lagi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Nabi juga nampak sebagian orang ini terselamat nak masuk surga, tapi sebagiannya pakaiannya agak abu-abu. Apa abu-abu tu? Abu-abu ni bahasa keruh macam tu. Coklat, agak coklat, ya. Yang sebagian lagi, satu golongan lagi pakaiannya putih. Pakaiannya putih. Yang satu coklat, yang satu putih. Dan semuanya bergembira ni. Bergembira. Ini seronok, bahagia. Ditanyakan oleh Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka ni? Kenapa pakaian mereka tak sama?" "Ya Muhammad, yang baju putih itu adalah hamba-hambamu yang selalu taat kepada Allah, tak mencampuri kehidupannya dengan dosa." Jadi pakaiannya pakaian putih bersih. Adapun yang coklat ini, dia juga ahli surga, tapi dia mencampur
kehidupannya antara dosa dan ketaatan. Jadi pakaiannya coklat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang baju putih semacam saya ni. Jangan yang seperti serban saya ni. Ini tak putih. Tapi alhasil apa? Caranya macam mana Ustaz? Caranya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa bertaubat, buat dosa bertaubat. Jangan putus asa dari taubat supaya kita sentiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan pada kali ini. Alhasil hati-hati kita kalau dah, khususnya yang masih pelajar di sini, alhamdulillah sesungguhnya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan pondok kan. Pondok ni, tahfiz ke, pondok ke. Itu adalah pendidikan yang terbaik. Sebab kenapa? Sebab kalau sekolah saja itu ada pelajaran tapi tak ada pendidikan. Ya. Tapi kalau di pondok ni memang dididik dia. Kalau di sekolah kita tahu matematik, kita tahu memang ada belajar di sekolah. Tapi mendidik tak ada. Tarbiyah tu dalam bahasa Arab tu tak ada. Kalau di pondok, di tahfiz, dia dididik. Jadi bukan sakat diajar solat, bukan sakat diajar wuduk, terus diajak solat, terus dipantau solatnya, terus dipantau wuduknya. Oleh orang-orang yang anaknya ada di tahfiz, anaknya ada di pondok, orang tua seperti ini adalah orang tua cerdik dia. Sebab kenapa? Anaknya dididik dan ditarbiyah oleh guru. Dan lebih-lebih zaman sekarang ya. Lebih-lebih zaman sekarang. Sekarang pergaulan seperti ini, tak ada yang menyelamatkan melainkan ada yang memantau. Bila anak kita masuk di pendidikan seperti ini, insya-Allah dipantau oleh ustaz-ustaznya dan gurunya. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, diberi syafaat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tutup dengan doa Maulid insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. صلى الله وسلم عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا. صلى الله وسلم عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفة ربنا وحدانا. صلى الله وسلم عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا. صلى الله وسلم عليه. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. صلى الله وسلم عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. صلى الله وسلم عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله ولقد رجوناك فاكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشف وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة بنت الشفاء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira. Tadi kita sudah baca Fatihah untuk syifa, air di hadapan ini untuk syifa ya. Air syifa. Mudah-mudahan Allah SWT menerima doa kita insya-Allah, memberikan syifa dan afiah bagi kita semua zahiran wa batinan, wabil khusus bagi orang-orang yang insya-Allah yang minum air ini insya-Allah. Ada kesalahan, ada kesilapan, kekurangan mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.